Subhanallah, Alhamdulillah, sungguh pun dah di malam hari barangkali cuaca di tempat anda hujan, tak kisah mungkin panas ataupun tak kisah apa pun cuaca. Yang paling penting adalah cuaca dalam hati kita ni. Apa khabar agaknya? Dan di malam hari tak perlu dah bersedih-sedih ya. Kita faham dugaan datang dan pergi. Sesungguhnya kita hari ini nak program bersama Waalaikumsalam. Kita nak cari healing journey bersama Al-Quran dan Hadis. Sesungguhnya kita akan dipimpin oleh murabi kita, guru kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Azli Abdullah Al-Hafiz, merupakan pengurusi Mushola Ar-Raudhah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Apa khabar sahabat-sahabat kita di Mushola Ar-Raudhah? Semua sihat, Alhamdulillah. Dengan kata nak buka tahfiz sebelahnya. InsyaAllah mudah-mudahan kita lanjutkan. InsyaAllah kita akan panjangkan lagi ikhtiar kita Ustaz ya. Ustaz, hari ini kita berbicara tentang rawat luka hati. Allah. Ustaz pernah terluka tak hati? Oh, ya pernah sangat. Pernah kena reject tak love berkenaan dengan cinta ke Cinta apa? tak pernah kena reject. Oh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang terluka tu pasal apa Ustaz? Macam-macam lah. Kata-kata orang lah, kata-kata orang lah. Kerja dakwah pun kena kena kecam juga. Ada kena kecam. Allahu akbar. Buat baik kena kecam, buat jahat lagi kena kecam kan. Baik buat baik je. Subhanallah, syukur alhamdulillah. Dan ini kita nak rujuk kepada surah Al-Hijr ayat 97 hingga 99. Ustaz, saya nak minta izin untuk baca maksud dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demi sesungguhnya kami mengetahui bahawa engkau bersusah hati dengan sebab apa yang mereka katakan. Oleh itu bertasbihlah engkau dengan memuji Tuhanmu, serta jadilah dari orang-orang yang sujud dan sembahlah Tuhanmu sehingga datang kepadamu perkara yang tetap, iaitu yakin, insya-Allah. Ustaz, kebanyakanlah orang selalu kata dan kita pun belajar bahawasanya lidah itu lebih tajam daripada pedang. Kata-kata itu lebih meninggalkan luka yang dalam. Betul. Dan kita ni Ustaz tak boleh nak hilang ataupun nak jauh nak hidup jauh daripada mulut orang ni kan. Mulut yang boleh tutup, mulut orang Ustaz susah. Dekat mulut ni. Ha? Dekat mulut orang dengan kita tu. Dekat ni Ustaz Kalau saya dulu jentikkan je contoh kan. Cuma Ustaz, dalam kehidupan kita ni saya yakin para penonton juga barangkali anda pernah dikecam, pernah dikata, dan luka yang paling dalam biasanya orang kata dikata atau dikecam oleh orang yang paling dekat dengan kita, yang paling kita percaya, itu paling melukakan. Oh, paling luka. Ustaz, berdasarkan ayat pilihan kita ni, bagaimana kita nak merawat hati kita penuh luka? Utamanya luka dengan orang yang paling dekat dengan kita. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man wala. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Haji Talib. Ya, saya. Sihat ya? Alhamdulillah, syukur. Benarlah kita ni setiap hari kalau kita nak hitunglah kata-kata orang yang sampai pada kita ni, tak terhitung kata-kata yang tak manis lah pada kita. Cuma alhamdulillah kebanyakannya, sebahagian besarnya kita tak dengar pun. Cuma orang mengumpat daripada belakang. Ya, betul. Jadi jangan kisahkan, jangan ditanya pula kau mengumpat aku ke. Tak perlu tahu pun. Tak perlu tahu, biarkan dia. Jadi memang kita rasa sempit hidup kita kalau kawan kita makan kawan ya. Kalau kawan makan kawan, adik-beradik makan adik-beradik. Kadang-kadang kata-kata kesat mereka pada kita tu kita boleh maafkan, tapi luka tu ada parut lah. Berparut. Dan parut tu agak lama untuk disembuhkan. Tapi percayalah, sakit yang kita deritai, sakit hati tu, luka di hati tu akan sembuh. Tapi kena melalui proses yang agak keras jugalah, panjang juga untuk kita tu. Jangan kita terlalu merasakan dunia ini terlalu sempit bila Allah uji dengan ujian-ujian sebegini, kerana Nabi sendiri pun, Nabi SAW pun diuji. Bak kata Haji Talib baca ayat tadi, surah Al-Hijr tadi. Allah sebut walaqad na'lamu annaka yadiqu sadruka bima yaqulun. Kami tahu, kata Allah, dada kamu sempit disebabkan kata-kata mereka. Musyrikin punya ayat-ayat yang diberi pada Rasulullah memang sentap gila. Beri kata-kata penyair, Nabi ni penyair, tukang sihir, pemecah belah ummah dan macam-macam. Kata gila. Gila, majnun Al-Quran sebut, sahir, kahin, tukang telik, macam-macam gelaran yang dia beri pada Rasulullah SAW. Dan memang Allah Maha tahu apa yang tersembunyi jauh di lubuk hati Nabi. Nabi yang semulia Nabi pun akan tersentuh hatinya bila kata-kata kesat keluar daripada mulut, dan lagi mulut orang yang Nabi kenal. Kebanyakan yang Nabi kenal itu adalah pak saudara Nabi sendiri, ada hubungan-hubungan kerabat, sepupu, sepapat, pak sepupu dan sebagainya. Jadi bila sempit, Allah kata apa? Fasabbih, maka bertasbihlah kamu, bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhan kamu, wa kum minas sajidin, jadilah kamu di kalangan orang yang sujud pada Allah. Jadi Allah ajar pada Nabi, pertama sekali bila kita dikata dengan macam-macam
perkataan yang tidak elok, dicerca dengan berbagai cercaan yang rasa menghimpit dada kita, rasa penat, rasa sakit, rasa macam duri dalam dada kita. Bila kita rasa gitu, Allah ajar pada kita, Allah ajar Nabi ajar kita, pertama sekali tasbih pada Allah, kemudian menyebut memuji Allah, alhamdulillah, tadi subhanallah, alhamdulillah, dan sebut juga Allahu akbar. Haji Lip, ya, rupa-rupanya ada beberapa ayat yang hampir sama dalam Al-Quran. Seolah-olah Allah mengajar pada kita tentang kaedah yang sama bila kita rasa sempit dada kita. Ayat yang sama Allah. Ayat hampir sama tapi surah berbeza, hampir sama, dia tidak similar yet different. Gitu lebih kata. Sama tapi tak serupa. Sekali orang kampung cakap gitu kan. Surah Taha ayat 130. Fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tarda. Bersabarlah. Pertama sekali nampak ayat. Sabarlah atas apa yang mereka kata padamu dan bertasbihlah dengan memuji Tuhan kamu sebelum terbitnya matahari dan sebelum tenggelamnya matahari. Maknanya antara waktu sebelum terbit matahari sehingga tenggelam matahari itu banyakkan tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Kemudian wa min ana'il lail, daripada waktu tengah malam fasabbih. Tasbihlah juga, maknanya bangun malam. Wa atrafan nahar, begitu juga pada waktu siang, la'allaka tarda, mudah-mudahan kamu mendapat redha Allah. Maknanya ujian yang Allah beri pada kita dalam bentuk hinaan daripada kawan-kawan, siapa saja yang menghina kita, itu sebenarnya ujian daripada Allah SWT. Allah nak uji kesabaran kita, mudah-mudahan kita dapat redha Allah. Sepanjang hari daripada pagi sampailah malam, sebelum tutup mata, kena sentiasa memuji Allah, lebih-lebih lagi dalam keadaan kita rasa sempit. Itu satu. Ada satu lagi nanti kita bincang lepas ni lah, satu ayat yang hampir sama. Masya-Allah. Dan Ustaz, bila kita cakap tentang bertasbih dan sebagainya, nak latih diri tu. Biasanya kita kan teringat-ingat kata-kata orang tu, geramnya. Kita nak balas mungkin tak berdaya atau mungkin dah balas tapi geram lagi tak habis. Tak habis lah. Tak habis, tak sampai. Jadi kan? Unfinished business. Jadi gitu. Sekali lagi orang kampung begitu. Orang kampung semua begitu. Subhanallah. Dan bila unfinished business ni Ustaz, kita rasa macam tak settle, tak ada profit, tak ada margin. Kita rasa geram. Kita boleh tak kalau saya cakap begini? Tak apalah, Allah je yang balas. Adakah itu menunjukkan kita ni redha, tapi sebab kita berharap ada perkataan balas. Kita nak Allah balas kat dia. Kalau boleh, kita nak orang ni biar macam dia dibalaskan. Kita tunggu, nak tepuk tangan je. Macam mana tu Ustaz? Ada Nabi satu ketika Sayyidina Hamzah dibunuh. Nabi rasa geram. Nabi nak membalas kepada mereka yang membunuh Sayyidina Hamzah. Lalu Allah tegur, kalau kamu nak balas, boleh balas. Tapi maafkan itu lebih baik. Jadi memaafkan ni sebenarnya bukan memudahkan urusan orang lain, memudahkan urusan kita sebenarnya. Kalau orang buat jahat pada kita, kita sebut tak apalah, aku maafkan. Sebutlah hati je. Sebutlah hati, aku maafkan. Walaupun bengkak tu ada, bengkak, rasa geram, tak selesai masalah, rasa nak baling batu atas kepala dia, rasa nak buat sebagaimana yang dia buat pada kita. Walaupun begitu, cuba lawan juga. Sebab syaitan ni pandai. Sedang molek lah, dia bisik. Balas sikit tak apa. Sikit-sikit je. Jadi kita terpedaya dengan tipu daya syaitan, lalu akhirnya apa yang buat pada kita, kita balas balik, kita dengan dia tak ada beza. Allahu Akbar. Faham? Baik, betul. Tak ada beza kita kan buat kejahatan balas begitu. Dan masya-Allah, kita nak belajar lagi lepas ni apakah lagi ayat yang Ustaz kata akan sama, dan adakah dengan bertasbih ini dapat meredakan hati kita, insya-Allah kita sambung lepas ni. Baik. Ya, cakap memang mudahlah. Maafkan je, lupakan je kan. Tapi siapa yang rasa, dia je yang tahu. Tak apa, faham. Mungkin bukan sekarang untuk boleh kita maafkan. Tapi macam Ustaz katakan tadi, kita pujuk hati kita lah. Maafkan, lepaskan. Bukan untuk maafkan dia, tapi untuk mudahkan urusan kita, Ustaz. Jadi Ustaz, tadi Ustaz ada nyatakan ada juga ayat lain yang seakan sama tapi konteksnya ada berbeza, sedikit berbeza. Mungkin Ustaz boleh kongsi? Baik, ayat pertama dengan ayat kedua tadi, satu daripada surah Hijr, yang kedua daripada surah Taha. Surah Taha tadi seolah-olah bila Allah sebut bertasbihlah, memuji Allah pada waktu sebelum pagi dan petang dan juga waktu malam. Maknanya seolah beritahunya mewakili waktu-waktu solat. Baik. Mana solat-soalannya nak beritahu, solat jangan lupa minta pada Allah atas segala apa yang kita tanggung, derita yang kita tanggung, jiwa kita yang terluka tu minta pada Allah supaya Allah sembuhkan. Ada ayat yang ketiga pula yang hampir sama juga, itu dalam surah Qaf.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasbir 'ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Sabarlah atas apa yang mereka cakap pada kamu dan bertasbihlah memuji Allah, memuji Tuhan kamu sebelum terbitnya fajar dan sebelum tenggelamnya matahari. Baik. Bermaksud sifir yang sama yang Allah ajar pada ayat yang hampir sama ni walaupun sedikit berbeza, iaitu kita kena banyak zikir, banyak tasbih, banyak tahmid pada Allah. Itu rupa-rupanya ayat yang mengajar kita erti bagaimana nak memulihkan atau merawat luka kita yang terluka. Mungkin hati kita yang terluka lah. Yang mungkin ada goresan di hati yang kita tak nampak kan. Macam Wolverine lah. Macam Wolverine kena cakar Ya, kan. cakap. Masya Allah. Ustaz, kita faham Al-Quran ni adalah Ashifa. Dia merawat, dia menyembuh. Betul. Cuma kalau kata merawat menyembuh ni kita tak nampak macam luka biasa. Kalau kita ubat nampak rawat luka ni. Tapi Al-Quran ni kita nak ada keyakinan maksudnya berapa cepat dia boleh merawat luka kita tu. Baik. Dia tidak ada tempoh. Kalau doktor bagi ubat luka awak ni kurang-kurang seminggu, tapi kalau kecil manis sebulan contoh. Doktor kata kan. Jadi rawat luka dengan Al-Quran, dengan zikrullah ni kita tak tahu. Kita kena usaha sepanjang masa dan percayalah walaupun luka tu dah sembuh akan datang luka lain pula untuk melukakan hati kita. Sebab itulah proses memanusiakan kita, mematangkan kita sebagai manusia. Baik. Jadi kelukaan hati itu biasa saja. Cuma bagaimana cara kita layan, kita respon dengan hati kita yang luka itu, bagaimana kita rawat. Jadi satu cerita yang menarik yang saya nak share pada hari ini ialah sebelum saya nak kongsi beberapa ayat Al-Quran yang boleh kita tadabbur supaya hati kita tenang. Baik. Kisah Sayyidina Ali karamallahu wajhah dan juga Sayyidatina Fatimah. Apa dia rasa macam penat, apa rasa jiwa ni tertekan. Jiwa tertekan dengan kerja-kerja rumah. Sampaikan tangan naik ke matu Sayyidah Fatimah. Mengadu pada Sayyidina Ali. Maka jumpalah Rasulullah. Rasulullah tak ada di rumah pada ketika itu. Maka mengadu pada Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin tentang tolong carikan khadam ataupun pembantu rumah untuk mereka berdua. Kemudian tak lama lepas tu Rasulullah datang ke rumah. Datang rumah. Datang rumah. Cara sebenarnya bila Rasulullah datang ke rumah tu dah merawat dah sebenarnya. Kalau rasa-rasa penat, kalau rasa-rasa tertekan dengan kerja tu dah, kalau kita lah lega dah. Jadi datang ke rumah tu tengok Rasulullah cara nak rawat sakit anak menantunya. Pergi masuk dalam bilik terus. Kata Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali cerita hadis ni, dia kata ketika tu kami dah nak masuk tidur dah. Maka Rasulullah datang ke rumah, Rasulullah pun duduk dekat katil kami, duduk di antara kami berdua. Sehingga kan dekatnya Rasulullah pada ketika itu sehingga aku rasa sejuk kaki Rasulullah tu. Kena pada kaki Sayyidina Ali. Maka Rasulullah kata nak tak aku ajar pada kamu. Kamu rasa terbeban dengan apa yang kamu rasai sekarang ni, buat kerja-kerja rumah. Fatimah, Sayyidah Fatimah lah rasa berat nak uli tepung, nak angkat air apa semua, segala benda kena buat sendiri. Jadi Rasulullah kata, kamu bacalah sebelum tidur. Ni nak tidur kan? Baca tiga kali subhanallah. 33 kali alhamdulillah. 33 kali Allah akbar. Dalam riwayat lain sebut 34 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kamu akan rasa cukup dengan zikir ini dan kamu tak rasa nak ambil khadam lagi lah. Jadi Allah akan ringankan urusan kita. Jadi benarlah Sayyidina Ali kata tak ada lagi dah rasa berat apa semua dan dibaca selalu zikir-zikir ini. Jadi amalan Sayyidina Ali karamallahu wajhah atas apa yang Nabi ajar. Maknanya mengajar pada kita kalau rasa sakit dada, sesak dada kita, ya Allah, menekan dengan masalah-masalah yang mengganggu, kutukan kawan-kawan, kutukan netizen hari ini. Yang kutuk kita macam-macam, kata kita macam-macam, pada ketika itu sebutlah subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allahu akbar, Allah maha besar. Sebut 33 atau 33 34, insya-Allah kita tenang. Dan satu riwayat lain menyebut bacalah selepas sembahyang, Nabi ajar 33. Yang ke-34 sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Insya-Allah kita rasa beban yang terbeban di atas kepala kita, terbuku dalam hati, terbeban atas kepala kita, insya-Allah akan sembuh. Rawatan secara
alami, kata orang tu, secara semula jadi je, insya-Allah. Ya betul Ustaz. Hari ni orang kata duit boleh beli segalanya, tapi ada orang pun ada duit boleh menyesakkan dada. Subhanallah, kita akan diuji dengan pelbagai cara kita. Yang orang berilmu dengan cara berilmu, orang yang popular dengan cara yang popular, dan paling penting bila apa yang Nabi ajar ni dia akan segar malar untuk semua orang, boleh boleh guna pakai untuk semua. Jadi tuan-tuan yang di rumah, ibu ayah yang di rumah boleh amalkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita berehat seketika, kembali lagi lepas ini insya-Allah. Alhamdulillah, subhanallah. Sebenarnya Ustaz kan, dan para penonton semua, benda yang paling menyakitkan hati bila hati itu terluka oleh orang yang paling dekat dengan kita. Orang dekat kita. Mungkin barangkali pasangan suami isteri, anak, ataupun mungkin adik-beradik. Orang yang kenal kita kan. Jadi macam mana Ustaz? Orang jauh tu mungkin kita dah tak jumpa dah tak ada khabar berita, kita mulai daripada mereka. Tapi ni adik-beradik, macam mana putus silaturahim tak boleh? Macam mana tu Ustaz? Itulah, orang jauh tu entah dia pergi ke mana, entah hidup entah mati kan. Tak kisah pada dia dah. Yang masalahnya yang duduk depan kita hari-hari ni. Mungkin adik-beradik kita, mungkin anak-anak kita, mungkin ni lah orang pasangan hidup kita sendiri. Jadi kadang kita rasa terlalu rasa tertekan dengan kerenah mereka yang bukan-bukan ni. Satu cara untuk selain daripada zikrullah yang disebut dari subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, yang Nabi ajar pada kita untuk menenangkan hati, untuk rawat luka kita, ialah dengan membaca ataupun bertadabbur Al-Quran. Lebih-lebih lagi kisah itu kisah yang berkait dengan kisah hidup kita. Sebagai contoh, saya nak kongsi dengan tuan-tuan semua surah Sayyidina Yusuf AS. Surah Nabi Yusuf AS ini adalah surah yang sangat sesuai kalau kita ada masalah dalam keluarga kita. Baik. Bukti paling jelas ialah Sayyidina Yusuf AS, Nabi Yusuf dianiaya oleh adik-beradik sendiri. Abang Long, abang De, abang Cik, segala abang. Kalau seorang tak apa, seorang ni segala abang. Tinggallah kawan tu dalam telaga, dicampak dalam telaga, berpisah dengan ayahnya selama 40 tahun, dikutip orang. Tapi tengok takdir Allah. Allah menakdirkan akhirnya Nabi Yusuf AS menjadi Perdana Menteri dalam kerajaan yang begitu besar, itu kerajaan Mesir pada ketika itu. Dan begitu juga Nabi Yaqub AS, ayahanda kepada Nabi Yusuf, rasa begitu sedih dengan perpisahan yang berlaku, yang kita kata yang menyempitkan dadanya disebabkan oleh anak sendiri. Perangai yang kita kata guru kami, mereka beriman tapi nakal telajak. Bayangkanlah betapa sedihnya hati seorang bapa, sempitnya dada seorang bapa bila anak-anak berkelakuan begitu, sehingga kan terputus hubungan dengan anaknya yang kecil pada ketika itu 40 tahun, kata ulama. Selama 40 tahun 40 tahun. Diriwayatkan sampai buta matanya. Ya, buta mata kerana menangis mengingatkan Nabi Yusuf AS. Bayangkanlah. Tapi apa yang disebut, ungkapan yang keluar daripada mulut Nabi Yaqub AS, fasabrun jamil. Kali kedua pula bila Bunyamin AS pergi ke Mesir, ditinggalkan di Mesir pula. Sekali lagi ayat sebut fasabrun jamil, sabar itu indah, sabar itu indah. Nabi Yusuf pula betapa indahnya akhlak, walaupun luka tu ada tetapi memaafkan. Ketika mereka semua berhimpun pada ketika itu, beritahu aku adalah Yusuf pun semua, pada ketika itu apa yang diungkapkan oleh Nabi Yusuf, la tasriba alaikumul yam, kamu semua tak ada apa salah pada aku. Mana mengungkapkan kata-kata walaupun salah tu ada, tapi sebut yang baik. Tak apalah, kita lupakan kisah lama, kamu semua tak ada salah pada aku, kecuali yang menyebabkan jadi begini ialah min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Hanya kerana syaitan yang membujuk adik-beradik aku supaya benci sama sendiri, akhirnya yang jadi mangsanya adalah aku. Jadi perkataan yang kita kena sebut selalu ialah sabarkan diri kita. Sabar itu indah. Sabar itu indah. Kali lagi kena sabar. Kali lagi kena sabar. 10 kali kena pun 10 kali sabar. Itulah yang boleh kita buat. Dan luka hati itu rawatlah dengan membaca cerita-cerita begini supaya kita rasa tenang. Allah, ada lagi orang yang diuji lebih teruk daripada aku. 40 tahun terpisah, tak tahu khabar berita di mana anak aku, tapi akhirnya indah hujungnya bertemu kembali dalam suasana yang cukup indah, saling bermaafan, berpelukan, ibu, ayah dan adik-beradik semua. Dalam keadaan Nabi Yusuf AS pada ketika itu memiliki kuasa yang besar dalam sebuah kerajaan yang begitu besar, itu kerajaan Mesir pada ketika itu. Ini cerita yang patut kita bacalah. Dan ianya adalah kisah benar yang dirakam dalam Al-Quran, dan kisahnya bersiri, kata panjanglah perjalanan kisah Nabi Yusuf AS tu. Betul. Diuji bukan kaling-kaling, tapi insya-Allah kita pun faham, sebab kita sentiasa akan rasa ujian kita paling berat berbanding orang lain. Kita kata bab ujian itulah. Tapi insya-Allah Allah tidak pernah tinggalkan kita sendirian. Selagi mana Allah kirimkan ujian, pasti ada
jalan untuk jalan, solusinya ya. kan. Allah tak tinggalkan ujian semata-mata. Allah akan sediakan penyelesaiannya yang membezakan adalah cepat atau lambat dan bagaimana caranya. Dan kita doakan Ustaz, insya-Allah kita nak pimpin bacaan doa. Saya kira yang menonton baik kita juga di sini, kita ada medan ujian kita masing-masing. Berbeza yang daripada wang ringgit, kesihatan, perhubungan, wallahu alam macam-macam cara dan kaedahnya Allah nak uji keimanan kita. Silakan Ustaz, kita pimpin bacaan doa insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa ibu ayah kami, Amin ya Allah. dosa anak-anak kami, dosa adik-beradik kami ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, jika ada salah silapku padamu ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Janganlah sebab dosa kami itu kau menghukum kami dengan bebanan yang berat yang kami tanggung ya Allah. Ya Allah, jika ada kesilapan orang lain yang lakukan kepada kami ya Allah, kami memaafkan kesalahan mereka ya Allah. Mudah-mudahan lapanglah hati kami dan lapanglah hati mereka yang melakukan kejahatan kepada kami itu ya Allah ya Rahman ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin. Minna minkum taqabbal ya karim. Ya Allah, sesungguhnya segala ujian ni datang daripada Allah, dan begitu juga Allah juga akan selesaikan setiap satu masalah yang ada di dalam genggaman hidup kita ini, pasti ada jalan keluarnya. Dan insya-Allah tadi Ustaz dah kongsikan zikir-zikirnya Allah subhanallah, Ustaz dah kongsikan juga baik-baik ayat Al-Quran yang mungkin boleh kita amalkan insya-Allah setiap hari. Mudah-mudahan Allah selesaikan segala masalah kita, dan kita mulakan dahulu dengan memaafkan semua orang. Ia susah, tapi insya-Allah kita selagi mana kita amalkan, ia boleh membantu insya-Allah. Ada sekian rumah Ustaz, kita jumpa lagi. insya-Allah. Daripada semua, ada sekian rumah, kita jumpa besok dalam program Assalamualaikum biasa di TV Al Hijrah. Insya-Allah jumpa lagi. Assalamualaikum.